Baru-baru ini ada artis memberi alasan cari rezeki untuk dia melakukan perbuatan maksiat. Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Kena like dan share tau. Assalamualaikum dan hola guys. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Gosip dalam kereta dengan hashtag sepantas kilat. Jom malam ni kita nak cerita mengenai video separa lucah Ustazah Asma Harun tarbiahkan Fasha Sanda, dan ini respon Fasha. Dah ada yang bersuara. Okey, kalau anda nak tengok apa cerita selanjutnya, jom sama-sama kita zas video ni. Baru-baru ini ada artis memberi alasan cari rezeki untuk dia melakukan perbuatan maksiat. Maksiat ke Ustazah? Kan dengan suami isteri jelas maksiat. Mendedahkan aurat dan melakukan soft porn secara terbuka. Siap ada cium, siap ada peluk, sampai tahap cium leher. Itu ada perbuatan maksiat yang sangat berat. Ustazah ni menghukum orang. Mana boleh judge orang? Tuan-puan sekalian, kalau kita kata perkataan yang saya sebut ini bermaksud judge orang, menghukum orang, senang-senang hukum orang buat dosa, senang-senang hukum orang. Saya menyebutkan perbuatan, saya tak sebut individu, saya tak sebut nama. Kalau kita baca kitab Al-Kabair, dihimpunkan di dalam tu 70 dosa-dosa besar. Dan di dosa ini, semua dosa ini balasannya neraka. Kalau tidak, mohon ampun. Kalau mati tak sempat bertaubat dengan dosa yang dibuat, balasannya adalah neraka. Al-Kabair, dosa besar yang diberikan ancaman neraka. Yang mana ada ayat Al-Quran ancaman neraka. Faham ya? Jadi siapa yang melakukan dosa-dosa tersebut, lalu kita beri peringatan. Perbuatan ini dosa besar. Kan? Perbuatan ini sekian-sekian. Bukan kita judge orang tu, bukan kita hukum sebab kita tak tahu perjalanan dia seterusnya. Tapi peringatan perlu diberikan. Sebab itu tolong ya ayat backup. Tak payahlah nak ni, kita pun boleh tentu penghujung macam mana. Tak payahlah nak sibuk tegur-tegur dosa orang apa semua. Belum tentu boleh jadi orang tu lebih baik daripada orang yang tegur. Ini adalah perkataan yang disebut oleh siapa? Sama seperti umat Nabi Lut alaihi salam. Umat Nabi Lut gunakan perkataan yang sama. Akhirnya umat Nabi Lut diazab oleh Allah, dibenamkan ke dalam tanah yang iktibar daripada laut mati itu. Tuan-puan sekalian, apa perkataan umat Nabi Lut kepada Nabi Lut bila Nabi Lut menyeru? Adakah kamu menyangkakan kamu lebih baik daripada kami dan kesudahan kamu lebih baik daripada kami? Bayangkan. Antara jawapan dan dirakam di dalam Al-Quran, umat Nabi Lut kata, adakah kamu merasa kamu lebih baik pada kami dan penghujung kehidupan kamu lebih baik pada kami? Itu jawapan umat, contoh umat yang telah dibenamkan, dimurkai oleh Allah. Hari ini itulah backup. Netizen backup orang yang melakukan maksiat terbuka. Dia yang buat cara terbuka. Lepas tu bila ditegur terbuka, dia tak boleh terima. Sedangkan kenapa kena tegur terbuka? Saya sangat takut tuan-puan sekalian. Perbuatan saya masa tu duduk kat Palestin, tengah viral isu tersebut. Artis pun dah delete video, tapi video tu bila dicari tersebar lagi, ramai dah download, YouTube ada semua. Bila saya tengok, astagfirullah, memang mengucap panjang. Walaupun suami isteri, perbuatan itu adalah haram untuk dipertontonkan dan ia memang berdosa besar. Kemudian yang saya lebih takut daripada perbuatan artis tersebut, yang lebih saya takut adalah komen-komen netizen. Saya terkejut. Sebahagiannya menegur dengan baik, ialah sebahagian kecam. Tapi sebahagian besar backup. Alah, dia orang nak cari rezeki. Alah, dia orang kan suami isteri. Kau dengkilah tu. Suami isteri tak ada masalah. Suami isteri boleh buat lebih daripada tu. Memang benar, tidak ada aurat antara suami isteri. Tidak ada batasan, nak buat apa buatlah suami isteri. Tetapi tertutup, bukan terbuka. Bukan dipertontonkan. Walaupun atas alasan cari rezeki. Cari rezeki, keberkatan dia tergantung kepada bagaimana kita mencari rezeki. Produser ke, penerbit ke, permintaan daripada pihak atasan ke, semua itu kena tolak belakang, letak depan keberkatan Allah. Semoga menjadi pengajaran dan tidak ada artis yang buat lagi selepas ini, walaupun suami isteri. Sebenarnya bukan perbuatan tu. Artis-artis, influencer, orang awam, siapa sahaja yang melakukan perbuatan walaupun suami isteri yang melampaui batasan, dipertontonkan di khalayak ramai, sama ada melalui media sosial ataupun yang depan-depan ni, peluk, cium pipi bersungguh-sungguh. Mungkin kalau salam peluk tu cerita lain.
kan, itu dah tidak menggairahkan. Tapi kalau dah betul-betul peluk sungguh-sungguh, siap ini siap itu, ada yang menonton dengan hawa nafsunya naik. Orang lelaki memanglah tak aurat daripada pusat sampai ke atas, tapi kalau badan itu menonjol, ketak-ketak, sadar, kita tengok komen kat bawah. Bila lelaki-lelaki sadar buat gaya tanpa pakaian, alah salah tak aurat kot. Cuba tengok komen kat bawah. Komen tu lelaki pun komen lucah. Sebab itu perbuatan tersebut menggalakkan aktiviti homoseksual, gay, lesbian dan sebagainya. Tengok komen, wanita-wanita pun komen yang lucah-lucah. Maksudnya jelas terbukti walaupun bahagian yang ditunjukkan tidak aurat, tapi tetap berdosa kerana yang dipertontonkan itu menaikkan syahwat dan telah menarik komen-komen negatif. Impact dia negatif, jelas. Sebab itu sebagai ulama kata, walaupun tak ni tidak boleh ditunjukkan kepada awam. Tak boleh. Yang boleh dilihat badan dia tu ahli keluarga je. Tapi ada lelaki yang sangat malu, imannya sangat tinggi. Pada anak pun dia malu. Kat rumah pakai elok. Anak bila tengok ayah tu tak pakai baju, malu. Betapa berjayanya ibu ayah ni melatih si anak kecil. Kan, sifat malu walaupun tak aurat. Maksudnya ayah ni pun mesti pakai kurang-kurang singlet. Tak adalah pakai kain pelekat je, malu pada anak perempuan. Kan, tak tunjuk ni. Samalah juga dengan ibu ni. Tak adalah anak berkemban dalam rumah mentang-mentang tak aurat. Ada anak lelaki, anak perempuan. Dan anak perempuan pun malu nak berkemban. Sifat malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu iman. Dan Nabi kata setiap agama ada roh dia. Dan roh agama Islam adalah malu. Sifat malu itu roh. Dan benteng paling kuat. Masya Allah. Tu dia, Ustazah Asma Harun dah bersuara bukan saja tarbiahkan Fasha dengan kita-kita sekali. Netizen-netizen ni betul lah kata Ustazah Asma tu, jangan kita normalisasikan benda-benda yang haram, benda-benda yang berdosa. Itulah orang kata ya, fitnah akhir zaman. Apapun panduan kita adalah mengikut ulama dan para-para yang arif dalam agama ni ya. Dan kepada anda semua seperti biasa, jangan lupa kedekut untuk like, share dan subscribe Cik Koci Channel Gosip Dalam Kereta dengan hashtag Sepantas Kilat. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag Sepantas Kilat. Dah habis tengok semua? Cik Koci nak pesan sikit, boleh tak? Cerita yang kita dengar bersama ni tak tahu kesahihannya. Jadi perlu berhati-hati sebab Cik Koci pun petik dari media-media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Koci tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.